tulis 2-3 tahun yang lepas. Ia berkaitan simple terminologi yang orang biasa boleh faham apa yang dimaksudkan hipertensi. Okey, sebelum tu minta maaf, saya terpaksa juga saya share hari ini sedikit berkaitan dengan jawapan yang saya terima daripada Jabatan Mufti Selangor. Pasal benda ni kadang-kadang sedikit sebanyak mengganggu kita lah. Apa yang saya ajukan pada Jabatan Negeri Selangor sebelum kita masuk topik hipertensi, nak bercerita sedikit berkaitan dengan jawapan yang saya terima daripada Jabatan Mufti Selangor. Dan pada masa tu saya hantar dalam pertengahan bulan 1, iaitu 12 bulan 1, dan saya mendapat jawapan pada 15 bulan 2. Maksudnya masa tu kes isu atomi, isu tentang organisasi yang cuba-cuba memburukkan atomi hangat diperkatakan. Dan bila saya terima jawapan daripada Jabatan Mufti Selangor, saya terangkan soalan dia dan saya tanya sendiri soalan saya apa hukum dia semua ni. Itu kita tak nak cakap lah berkaitan apa yang dikatakan tu. Tapi saya nak terangkan sedikit apa yang orang yang buat sekarang ni, organisasi yang buat ni semua tahu, MRM, apa yang diorang buat ni pada pandangan saya adalah salah. Kita sebagai orang Islam kepada yang agama lain, saya terpaksa berkata-katakan benda-benda ni lah. Islam tak memburukkan agama lain. Itu yang penting. Ingat kawan-kawan saya suka Caroline, saya suka Ben, saya suka Mr. Chan. Saya memang nak berkawan. Apa yang diperkatakan, diurut-urutkan oleh orang Islam yang lain tu, ada organisasi yang dinamakan MRM, apa yang dia orang buat itu adalah salah dari segi Islam. Apa yang saya diajar, memburukkan orang lain, menjatuhkan organisasi lain dengan cara menyebarkan dengan cara menggunakan agama untuk menjatuhkan orang lain adalah salah dari segi Islam. Kita orang Islam memang kita menggalakkan kebaikan. Tak ada satu benda yang diajar untuk memburukkan orang lain, terutama agama-agama lain. Itu yang saya nak. Dan bila saya dapat jawapan daripada Jabatan Agama Islam Selangor, saya yakin bahawa orang-orang yang bekerja di Jabatan Mufti Selangor ni adalah mereka yang arif. Dia orang tahu tentang apa yang berlaku dan dia orang beri jawapan sebulan selepas saya mengajukan jawapan tersebut, dan tidak ada yang kata haram, syubhah atau sebagainya. Apa yang dijawab oleh Jabatan Mufti Selangor, jika sesuatu produk tersebut daripada bahan yang halal, maka harus menggunakannya. Jadi berdasarkan pada itu, saya interpret, saya berdasarkan kepada ajaran-ajaran yang telah diajar kepada kita, kebaikan dan apa-apa, itu yang saya ingin ambil sedikit masa untuk saya terangkan tentang atomi dan apa yang orang lain buat, iaitu memburuk-burukkan seseorang, memburukkan sesuatu organisasi, memburukkan agama adalah salah dari segi Islam. Itu yang yang diajar pada saya. Dan berkaitan dengan benda-benda ni, ia berkait rapat dengan kesihatan kita, terutamanya hypertension. Ya, satu yang benda yang common. Ada 3 penyakit kronik yang common yang biasa kita dengar, iaitu penyakit jantung, penyakit darah tinggi atau hipertensi, dan penyakit diabetes, kencing manis. Ketiga-tiga ni berkait rapat dengan pemakanan kita, sistem imun sistem kita, dan cara-cara kita emosi dan sebagainya. Ya, ada kaitan. Jadi kita jangan cuba anggap sesuatu penyakit tu tak ada kaitan apa yang kita buat.
Dan di sini saya ingin perkenalkan sebelum kita tahu tentang perubatan moden, zaman-zaman dahulu pun benda-benda ni telah digunakan, iaitu perubatan tradisional di mana mereka cuba menggunakan herba, produk-produk herba dan sebagainya. Okay, bila datangnya perubatan moden ni, kebanyakan produk-produk herba ni telah ditinggalkan, dan seawal tahun 90-an masa saya bekerja di Institut Perubatan Institut Penyelidikan Perubatan di bawah Jabatan Herba, okay? Masa tu banyak kita memperkenalkan kembali herba-herba yang elok untuk digunakan untuk perawatan. Jadi di sini isu yang penting bila sesuatu produk herba atau makanan suplemen, okay, bila diperkatakan tentang merawat penyakit, itu salah dari segi Akta Kementerian Kesihatan. Jadi kita jangan salah gunakan perkataan merawat penyakit dengan produk-produk yang ada di Atomy. Okey, sebab sedikit. Okey, hipertensi ni, penyakit darah tinggi ni adalah penyakit keturunan. Jadi siapa yang mempunyai parents, ibu bapa yang mempunyai penyakit darah tinggi, kena hati-hati ya. Mungkin kalau kita ingat tangga kesihatan saya, okay, mungkin dalam usia 20-an, 30-an kita tak terasa penyakit ni, kita tak mengalami penyakit darah tinggi. Tetapi jin yang ada dalam badan kita, kalau kita ada history ibu bapa kita darah tinggi, okay, jin bukan jin yang kacau kita, jin dalam sel yang ada dalam badan kita ni akan mengeluarkannya bila sampai satu tahap, satu usia. Okay, katakan ibu bapa ada darah tinggi, kemungkinan kalau kita tak jaga makanan, kita akan dapat satu hari nanti. Kalau kita tak menjaga makanan kita, kita akan dapat seawal mungkin 20-an, 30-an. Okay. Kalau kita jaga pemakanan kita, okay, mungkin itu dapat melewatkan penyakit darah tinggi. Jadi penting pemakanan kita, dan yang perlu kita ingatkan, dan berkali-kali saya katakan, sel-sel badan kita akan mengalami proses penuaan seawal umur 30-an. Jadi jangan anggap bila kita 30-an, atau biasanya kalau kita dengar life begin at 40s, okay, jangan ya. Masa tu sel-sel kita telah menua atau dalam proses penuaan, dan kalau kita tak jaga masa umur 30-an, 40-an ni, penyakit-penyakit ni akan datang dengan cepat. Okay. Hipertensi sebagaimana yang kita tahu dalam bahasa Melayu kita panggilnya darah tinggi, dan ditakrifkan dengan ni, biasa kita nampak bila bacaan kita, kalau kita pergi klinik, kita bagi tahu, tanya doktor, okay, berapa bacaan tu, kita dengar, kita tahu, tapi apa yang kita interpret daripada bacaan tu. Kalau normal 120/80 itu normal. Kalau ia melebihi 140 ke 90, 140 bawah 90, melebihi angka ini, seseorang itu akan didiagnoskan mengalami penyakit darah tinggi. Dan apa terjadi antara normal 120/80 tu dengan 140/90? Dan lingkungan ini, okay, mungkin 128, 130 per 90, 88, 86. Okay. Dalam lingkungan ini, definisi WHO yang terbaru mengatakan dia pre-diabetes, pre-hypertensive status. Okay, dia ada sebelum dia jadi penyakit darah tinggi. Jadi kat sini apa yang penting, kita perlu ingat bila bacaan kita 140 melebihi 140 dan ke atas, dan bacaan di bawah melebihi 90 ke atas, kemungkinan besar kita mendapat penyakit darah tinggi.
Dan bila kita nak diagnose seseorang itu sebagai doktor, bila kita nak mendiagnose seseorang itu mendapat penyakit darah tinggi, dengan satu bacaan tidak boleh kita katakan seseorang itu mendapat penyakit darah tinggi. Itu kadang-kadang kalau mereka yang datang ke klinik bila bacaan tinggi, saya galakkan mereka, saya akan bagi satu kertas, bagi satu tarikh, sekurang-kurangnya 3 atau 4 hari tarikh, dan di mana pesakit tersebut akan mengulangi membuat bacaan, memeriksa balik tekanan darah dia hari berikutnya sampai ke hari yang ke-5 ke-6 dia datang jumpa balik dan saya tengok pattern tekanan darah. Bila pattern tekanan darah tersebut sentiasa tinggi, besar kemungkinan pesakit tersebut perlu memakan ubat. Okay, kenapa saya kata besar kemungkinan? Biasanya sebelum seseorang itu mengambil ubat darah tinggi, kita nasihatkan dia mengubah cara hidup. Dan kita perlu tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan tekanan darah ini tinggi ni. Okey. Kajian di Malaysia menyatakan bahawa 3 daripada 5 penduduk Malaysia yang mengidap penyakit hipertensi tidak mengetahui bahawa tekanan darah mereka tinggi. Okay, maksudnya kalau ada 5 orang yang mengidap penyakit darah tinggi, 3 orang daripada 5 orang ni, dia tak tahu. Dia tak sedar. Dia tak perasan yang tekanan darah dia tinggi selama beberapa tahun. Sehingga muncul dia sakit kepala, dia datang ke klinik dan mendapat rawatan, dan bila kita periksa tekanan darah pesakit tersebut tinggi. Jadi kita kalau berumur 40 tahun, ini yang digalakkan bila berumur 40 tahun ke atas, digalakkan sentiasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Sekurang-kurangnya sekali. Digalakkan 2 kali setahun atau sekurang-kurangnya setahun sekali. Macam umur 40 ke 50. Okey, macam umur 40 tahun, okey, dalam tahun tu periksa sekali kesihatan kita. Buat ujian darah, periksa tekanan darah dan sebagainya, okey. Dan bila umur 41 tahun buat juga ulang, 42 ulang. Jadi tiap-tiap tahun digalakkan melakukan pemeriksaan kesihatan. Okey, kat sini siapa yang selalu lakukan pemeriksaan kesihatan? Kalau ada, bagus. Kalau tak ada, lakukan. Okey, jangan kita pergi ke klinik. Kita pergi ke klinik saja, baru kita tahu yang kita ada darah tinggi. Okey, ni promosi sikit. Di center saya attach di center Bertam Arif Center di Kepala Batas. Jadi siapa yang datang berjumpa saya di sini, InsyaAllah saya akan lakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya. Tekanan darah tu boleh dilakukan di center saya. Okey? Faham Okey, faktor yang utama pengambilan menyebabkan darah tinggi ni adalah garam. Okey. Dan garam ni banyak yang terdapat dalam makanan kita. Okey, 70% daripada garam yang menyebabkan tekanan darah ini datangnya daripada makanan kita. Jadi makanan kita tu macam terutama yang mereka yang bekerja dalam lingkungan 20-an, 30-an tu, kebanyakan masa mereka sibuk, kadang-kadang mereka makan junk food, prepek dan sebagainya. Okey. Kalau katakan kicap, sos tu semua, kalau nak tambahkan perasa kita tambahkan ni. Jadi makanan-makanan tersebut adalah makanan yang tidak sihat. Dan kalau kita tengok gaya hidup sihat pun, gaya hidup sihat dia ada banyak faktor. Salah satunya pemakanan yang sihat. Jadi pemakanan yang sihat ni yang perlu kita jaga untuk mengelakkan pengambilan garam yang berlebihan. Okey, sikit lagi berkaitan dengan sakit kepala. Banyak orang yang kaitkan sakit kepala dengan hipertensi. Okey, tak semua sakit kepala adalah hipertensi. Itu kita kena ingat dan kita kena bawa baliklah hari ini. Selepas
sesi saya ni sekurang-kurangnya kita tahu bahawa sakit kepala tak menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sakit kepala. Tetapi bila kita sakit kepala, bagi saya kita perlu cek tekanan darah. Kadang-kadang kita, apa doktor ni cakap ni, kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni. Saya nak cakap, nak bagi tahu yang sakit kepala ni banyak sebab. Nanti saya bagi tunjuk. Sakit kepala ni banyak sebab. Dan bila kita sakit kepala, kita perlu periksa tekanan darah. Pasal yang saya katakan tadi, data menyatakan 3 daripada 5 orang yang mengidap penyakit darah tinggi tak tahu yang dia sakit darah tinggi. Okey? Dan faktor yang menyebabkan sakit kepala ni, okey, masalah manager, masalah di otak ada lapisan, ada kat situ ada macam iritasi, kerangsangan salutan di kepala. Mungkin disebabkan terhentak dan sebagainya. Mungkin disebabkan oleh jangkitan kuman dan sebagainya. Bila terjadi benda ini, dia menyebabkan sakit kepala. Okey, yang lain tekanan dalam kepala kita tinggi menyebabkan sakit kepala, penyakit berjangkit seperti demam, jangkitan kuman. Itu yang saya kata tadi, banyak faktor yang menyebabkan sakit kepala. Dan salah satunya adalah hipertensi. Dan kita sebagai orang yang tidak memahami sangat tentang penyakit ini, okey, bila ada terasa sakit kepala, bagi saya elok kita cek tekanan darah tinggi. Pasal salah satu faktor yang menyebabkan sakit kepala tadi adalah penyakit darah tinggi. Jadi mesej yang perlu kita bawa balik hari ni, okey, berkaitan dengan sakit kepala dan darah tinggi. Siapa yang sakit kepala, elok cek tekanan darah. Okey. Okey, itu sedikit tentang tekanan darah. Saya Dr. Tajuk, your line lagging. Kita tunggu sebentar. Tadi kenapa tak? Dia lagging sekejap. Yang tadi okey ya, dengar. Okey, hanya ke penghujung dia lagging sedikit lah. Yang lain dapat dengar tak tadi? Let me unmute you. Okay, sesiapa yang ada soalan nak tanya Dr. Tajul, awak boleh unmute ataupun type di dalam Encik Amin. Ya. Assalamualaikum Dr. Tajul. Saya mengalami hypertension Dr. Tajul. Saya 2012 diagnosiskan darah tinggi, tapi saya tak tinggi sangat, border. So doktor advise to take Hovac 5 gm. Sekarang ni saya sampai hingga sekarang saya ambil. Tapi saya heran tu, saya tak pernah pening kepala. Pening kepala memang out of the question lah. Tapi ada sekali dia datang pening saja. Dia pusing kejap, saya makan Panadol, okay. So is it hypertension? I am selama ni I tak tahu I have hypertension or not. Sebab all the while doctor advised me to take because I am border 140, 130. Now I take the medicine is 120, 130, 180. It's normal. So can I quit of the medicine or not? Nak tanya advice you. Boleh I berhenti tak Hovac 5 gram? Saya makan tak tahu ni sampai 2012 sampai sekarang ni. Without fail lah, without fail. Alright. Okay. Kalau saya nak menjawab soalan ini, saya perlu data tentang recording BP. Itu yang penting, pemantauan kita. Apabila kita buat pemantauan, kita rekod dalam buku kecil lah. Kalau boleh buku kecil, buku 55 tu. Okey. Kalau boleh kita beli alat macam ni lah. Saya ada depan saya alat. Imoron ni. Imoron ke apa-apa jenis. Okey. Apabila kita catat tekanan darah, bila kita periksa tekanan darah, kita catat dalam buku. Okey. Supaya bila Tuan Amin
tunjukkan kepada doktor. Doktor tu boleh tengok dia punya rekod tekanan darah. Okey. Adakah perlu diteruskan atau perlu diberhentikan? Oh, macam tu boleh Bagi saya macam okey. Bagi saya macam Tuan Amin ni, bila ada sakit kepala tu, instead of ambil Panadol, ada hemohim tak? I going to buy soon. Bukan, Because, you know, saya bukan promote. Saya bukan promote untuk beli saya tahu. Saya promote pasal apa? Pasal saya PhD saya berkaitan dengan ubat yang kita makan, kesan ubat kepada kita dan sebagainya. Okey, saya buat kajian dengan herba. Okey, PhD saya. Jadi apa yang saya nampak, ubatan moden ni banyak dia punya side effect. Okey. Itu bila saya ada pilihan antara ubat moden dengan ubat tradisional atau herba, saya akan pilih herba. Okey, betul. Okey. Kalau katakan macam Tuan Amin, ada darah tinggi, satu, apa yang saya nasihatkan, ambil hemohim kalau sakit kepala atau pening, instead of Panadol. Itu yang kalau dalam sesi saya sebelum ni, kalau ada Panadol di rumah tu, kita gantikan dengan hemohim. Ya, betul. Lagipun saya jarang minum Panadol, lagipun on that particular pening sangat, pusing saya tak boleh bangun. So I have to take one, ambil satu je pun. Because memang myself daripada dia airborne nanti now I never take Panadol. I demam ke apa, jangan ambil Panadol. So just use I have got some other supplement lah. You kena tak Scleruna. I've been taking Scleruna for 20 years already. Betul. It's a African lumpai daripada Afrika. Lepas ni elok hemohim lah. Hemohim. That's why now I want to replace hemohim. Doktor juga nak tanya, vitamin C pun ada boleh peranan dalam seminggu I minum vitamin C. I punya hyper macam darah dia kurang sikit tau. Dia very tak ada high macam biasa tau. Very low je. So my body is still very fresh tau. I took vitamin for 1 week already. Vitamin C dia memang dia memanglah dia ada kesan kebaikan, kesan penyerapan, kesan dia pasal dalam badan kita ni very very complex. Berkaitan dengan ubat yang Cik Amin tadi ambil tadi, kalau katakan saya nampak bacaan dia dalam borderline, tak tinggi tak dalam kategori tinggi, borderline, apa yang saya nasihatkan kepada pesakit saya lah, kalau pesakit saya, kita boleh kurangkan pengambilan ubat tekanan darah tiap-tiap hari. Okey. Tapi kita perlu ada alternatif lain. Katakan pasal dalam kajian menunjukkan yang hemohim ada kesan kepada tekanan darah. Kalau katakan dalam kes Tuan Amin ni, apa yang saya boleh nasihatkan, satu, beli hemohim dululah. Ya dah, betul. No problem. Boleh. Hemohim, ambil hemohim pagi dan petang, 2 kali sehari. Dalam masa yang sama, bila kita badan kita dah sesuai dengan hemohim ni, ubat yang Cik Amin ambil tu boleh kita berhentikan, narakkan. Bukan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jarakkan. Jarakkan. Saya jarak 2 hari sekali atau 2 hari sekali. Tapi satu lagi yang Cik Amin perlu tahu, badan kita ni actually respon kepada apa-apa perubahan dalam badan kita akan rasa. Terutamanya mereka yang ada darah tinggi. Bila tekanan dia naik secara mendadak, kita akan rasa sakit kepala atau pening. Itu ada yang setengah macam tu. Kadang-kadang dia naik secara perlahan sampai satu tahap tu, kita akan rasa tak selesa.
badan rasa apa rasa berat ni. Dan semacam je. Okey, itu yang saya katakan tadi, bila kita nak berhenti sesuatu ubat moden tu, kita kena ada backup. Apa orang kata backup plan. Okey, plan A dengan plan B. Okey, ini ada soalan kedua. Saya faham. Ini ada soalan kedua daripada saya baru jumpa kawan saya, dia minum Muhim. Saya ambil satu sachet saja. Orang rumah dia ambil satu dan petang ambil. Orang rumah dia ada sakit kaki. Okey. Tapi dia bila makan tu, dia gula turun mendadak. Dia terkejut. Pasal apa? Dia ambil insulin. Dia tak ambil ubat, dia ambil insulin. Boleh tak dia makan Himuhim, insulin tu dia jarakkan ataupun jangan ambil langsung? Macam mana? Dia nak tanya ini pada Cik Tajul. Okey. Berkaitan dengan Himuhim dengan diabetes tu, nanti saya akan buat sesi lain lah. Okey, tak apa. Tapi dia related kan doktor dengan doktor darah tinggi. Dia darah tinggi okey. Bila makan tu dia tak ada efek sama. Tapi dia diabetes ada efek. Tu adakah Himuhim efek dua jenis diabetes dengan darah tinggi? Itu yang bagi saya kita perlu faham proses penyakit. Okay. Dan lately sekarang kebanyakan proses penyakit ni dia berkait rapat dengan keradangan dalam badan kita. Okay. Keradangan organ, keradangan salur darah dan sebagainya. Okay. Dan ada yang mengatakan tekanan darah tinggi ni berkait rapat dengan keradangan salur darah. Okey. Kadang-kadang yang mereka yang berusia salur darah dia tak sama dengan masa umur dia 20 atau 30 tahun. Pasal salur darah dia telah kematu. Biasalah orang-orang senior ni. Yalah. Tahu. Saya pun dah 64, kawan saya dah 68. Itulah. Nanti saya akan cerita berkaitan dengan kencing manis dan Himuhim. Tapi Himuhim dia ada efek darah tinggi, dia akan reduce kan? Betul? Dia akan reduce kan. Tapi bersama tu kita makan dulu, lepas tu jarakkan dunia ubat yang kita makan. Satu lagi. Saya cuba. Itu dua. Satu lagi yang ketiga. Pemantauan yang saya katakan catat bacaan kita dalam buku. Itu penting. Okay, bila kita tengok trend, katakan Tuan Amin berhenti hari ini, tengok trend, rasa tekanan darah tu tinggi berbanding dengan semalam. Maksudnya kesan ubat lain tak berkesan. Jadi kena ambil ubat lah. Kalau katakan bacaan dia maintain sama atau kurang, bagus. Kalau kurang, bagus lah. Kalau maintain sama, maksudnya masih elok lagi. Faham ya? Faham, betul. Kita tahu macam mana efek Himuhim kepada kita tengok kerja reading of our hypertension reading tu besar lah. Cik Jatuh kata betul. Kadang-kadang saya turun sampai 120, 80. Sekarang saya ada monitor dalam buku KKM yang buku. Saya last check up pada hari bulan 3 bulan 2. Saya punya BP 127, 72. 127 and 72. Before that, 132, 84. So after that, before that also, it will come to 130, 85. Lepas tu yang paling 20 Januari lah, jadi 141, 81. 141 tu dah tinggi kan, betul? 141. Tinggi. Tapi dia kata, KKM kata, ini tak apa, no problem. Biasa je. Lepas tu, I go back to 136, 137. Dari 2019. So, it's kadang-kadang, only once I high is 141 dalam 2 years, 141 mula 1 2019 ada. 2020 saya tak ada. Sampai sekarang ni. So KM saya selalu pergi jumpa KM pada 31 Mac ni. Saya ada appointment ambil darah dengan check dengan doktor sekali selepas sebulan selepas ambil darah tu. So my sugar is very good for fasting. My sugar is alhamdulillah, syukur Tuhan bagi, memang tak ada sugar high dan semua. Kalau macam mana makan sugar pun banyak is maintain. I think it's sebenarnya so help us, because sebenarnya dia ada A to Z punya vitamin dan potassium, magnesium, zinc, apa macam zinc lah dalam tu. It's simple. Thanks itu saja. Kita bagi peluang kepada orang lain. Terima kasih. Sorry ya. Sebab banyak soalan juga.
Puan Zuraida tanya dia punya blood pressure reading ialah 155/103 dan satu kali lagi 152/97. So dia dapat pendapat Dr. Jo. Selepas tu Albert pun tanya, dia berumur 63, dia punya reading 130 dan 80. So is 155, 103, 152, 97. Okey, berkaitan saya beritahu dengan yang Albert punya. Albert punya tu bagus. Elok. Okey, berkaitan dengan Puan Zuraida ni bermasalah sikit. Okey, pasal kita tengok tadi dalam intro saya yang tadi, apabila bacaan 140 dan 90 melebihi bacaan tersebut, seseorang itu consider tekanan darah. Macam Albert tadi, dia kurang daripada itu, jadi elok. Dan untuk kalau ikut usia, okay, bagi saya suggest dia buat pemantauan pemeriksaan kesihatan secara berkala setiap 6 bulan atau setahun sekali. Okay. Untuk Puan Zuraida, benda ni kena jumpa doktor. Kalau boleh jumpa saya pun tak apa juga. Tapi kalau untuk Puan Zuraida, okay, perlu jumpa doktor. Dalam masa yang sama, cuba amalkan hemohim. Okay. Dan yang penting pemantauan kesihatan, catat tekanan darah. Kalau Puan Zuraida memang tiap-tiap hari kena catat tekanan darah. Pasal tekanan darah Puan Zuraida tinggi. Hari ini, besok, lusa, sampai dia jumpa doktor. Bila doktor nasihatkan dia makan ubat, bagi saya dia kena makan ubat dulu. Lepas itu, okay, lepas makan ubat tu, dalam masa yang sama ambil suplemen. Dan lepas makan ubat tu, bergantung kepada bacaan dia, okay, kita boleh reduce bacaan dia, tapi jangan berhenti. Apa-apa pun, siapa yang ada tekanan darah tinggi ni, kalau nak ambil hemohim, jangan berhenti terus menerus. Dia kalau nak berhenti, kena secara bersopan santun. Maksudnya, ada bacaan, ada data yang menunjukkan bacaan tu telah stabil, dan walaupun dah berhenti, kena sentiasa memantau bacaan tekanan darah. Okey? I think Puan Zuraida tulis dia sudah makan 1 bulan. Tadi 2 reading kan, 1 dia punya, 1 suami dia. Bacaan dia apa dia? Bacaan yang pertama kan ialah Puan Zuraida punya, bacaan kedua ialah Rahim punya. Dan dia cakap sudah makan, I think hemohim sebulan. Yang ni satu yang perlu kita ingat. Ada orang yang respon kepada sesuatu produk. Ada orang yang tak respon kepada sesuatu produk. Dia ada individu yang macam senang saya katakan, ada orang yang boleh makan ubat ni, dia akan tekanan darah dia akan kurang. Tapi orang yang kedua, bila makan ubat yang sama, tekanan dia tak berkurangan. Maksudnya dia resistant. Dia resistant lah. Boleh tukar. Dia tak respon kepada ubat tersebut. Dan kemungkinan besar dia kena tukar ubat lain lah. Tetapi berkaitan dengan hemohim, okay, hemohim adalah satu makanan suplemen, okay, makanan yang kita makan macam rugi makanan kita, makan nasi, makan ni. Dan penyakit yang kita dapat sekarang ni bukan dalam masa sehari dua kita dapat. Kalau macam jangkitan kuman, mungkin dalam sehari kita dapat. Tapi penyakit kronik ni telah bertahun-tahun, dan kadang-kadang badan kita telah adjust dengan bacaan yang tinggi. Itu bila kita introduce ubat, dia ambil masa untuk kurang. Yang untuk Puan Zuraida dan husband, okay, dua darah tinggi ni, satu couple yang yang bagus lah. Sesama ada penyakit darah tinggi, dan cuba kita amalkan gaya hidup sihat. Okey, terutamanya macam exercise. Kita ambil makanan yang sihat, hemohim dan sebagainya. Okey, dan dalam masa yang sama pemantauan kesihatan itu penting.
Okey. Okey, seterusnya Encik Hasrizat tanya tentang penghidap buasa yang sudah operate dan thyroid. Boleh tak makan Himohin? Okey, kalau katakan saya bagi topik tu, kalau boleh kita stick pada topik tu lah. Berkaitan dengan macam topik untuk hari ini darah tinggi. Pasal actually saya nak katakan tentang darah tinggi berkaitan dengan penyakit-penyakit lain, insya-Allah boleh. Macam Tuan Harizat tanya tadi, elok makan, tapi kalau kita senang kata bolehlah makan untuk elakkan daripada dapat untuk untuk ketahanan badan, ke imun sistem kita dan sebagainya. Okey, kalau boleh stick kepada darah tinggi dan Himohim. Okey, dan saya skip 2 soalan. Puan Hana Wadiana tanya, kawan saya konsum vitamin C dan kopi Arabica tapi darah tinggi bacaan sudah turun normal. Cukup tak just vitamin C dengan kopi Arabica? Kalau katakan benda itu boleh menurunkan tekanan darah, eloklah, bolehlah amalkan. Tapi yang penting yang saya katakan, kena catat, kalau seseorang itu dikatakan mempunyai tekanan darah buku kecil yang 355 lah, 555 lah, sentiasa kena ada. Bila kita pergi mana-mana kita cek tekanan darah. Okay, kalau katakan dengan Arabica dan vitamin C, bagi saya kalau benda tu boleh mengurangkan tekanan darah, teruskan. Okey. Okey, Puan Ruby tanya, saya sering kali mengalami sakit kepala sebelah kanan. Saya dah jumpa doktor untuk cek, tetapi darah saya okey, tak ada tekanan darah tinggi. Tapi setiap kali saya sakit kepala, saya selalu makan Ponstan yang warna kuning 2 biji. Kadang-kadang sehari saya makan 4 hingga 6 biji sehari, pagi, petang dan malam. Panadol memang dah tak jalan dengan kepala saya. Soalan saya, adakah Ponstan itu akan mendatangkan kesan sampingan dalam tubuh badan saya? Okey. Makan Ponstan 4 biji sehari, itu merosakkan perut kita. Okey, ubat tahan sakit atau apa-apa jenis ubat, terutama ubat tahan sakit boleh menyebabkan usus atau perut kita bocor, maksudnya luka. Ia tak sesuai. Kalau boleh elakkan pengambilan Ponstan, pengambilan ubat-ubat yang berkait rapat dengan sakit ni, kalau boleh. Kalau sakit sangat pun terpaksa. Pasal ramai yang pasien saya yang datang dengan mula-mula sakit kaki, sakit kepala dan sebagainya. Biasanya kalau datang ke klinik, kita akan bagi ubat tahan sakit. Dan bagi saya akan nasihatkan sakit tentang kesan sampingan ubat tersebut. Cuba tukar daripada ubat tahan sakit tu kepada Himohim. Memang ada kesan mengurangkan kesakitan pada Himohim ni. Okey, macam tadi yang sakit kepala dan tekanan darah, itu yang saya katakan dalam intro tadi. Sakit kepala tak semestinya disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Okay, mungkin disebabkan oleh keradangan salur darah di dalam otak kita. Itu yang menyebabkan sakit kepala. Dan berdasarkan kepada kajian, Himohim boleh mengurangkan keradangan dalam badan kita. Okay, boleh cuba Himohim. Okay, kalau tak satu paket tak sesuai, ambil 2 paket 2 kali sehari. Cuba. Okay, instead of Ponstan atau ubat tahan sakit mulai sekarang, apabila setelah mendengar sesi saya ni, kita cuba elakkan mengambil ubat tahan sakit. Kalau boleh ubat tersebut sebagai emergency saja. Kalau terlalu sakit dan tak ada sakit meronta-ronta ke apa ke sampai tak boleh tahan, kita ambil ubat tahan sakit. Selagi ada alternatif lain,
Okay, macam Imohim memang saya suggest 1 atau 2 paket sekali atau 2 kali sehari. Maksimum 4 paket sekali dalam masa sehari boleh ambil. Okey. Okay, seterusnya Wee Siong tanya, tadi doktor mention about garam contributes to hypertension. So dia tanya, does natural salt, i.e. sea salt, rock salt, is it lebih baik daripada refined salt, iaitu iodized salt? Apa sodium kalau dalam bahasa sains dia, apa-apa sodium atau garam, apa-apa unsur-unsur garam ni semua contribute kepada tekanan darah tinggi. Jadi walaupun ada iklan-iklan yang menyatakan bagi saya, okay, apa-apa garam yang ada di dalam pasaran tu boleh menyebabkan tekanan tinggi. Kita sebagai pengguna, okay, kita cuba kurangkan penggunaan garam tersebut. Okay, nak katakan elak daripada guna garam, nanti masakan kita tak rasa apa pun. Okay, lately saya kongsi pasal kebanyakan masa saya masak di rumah. Okay, lately anak saya komplain, abah, apa masakan abah ni tawar je. Okay, itulah bila tawar atau pahit kita akan rasa, tapi itu adalah ubat. Okay? Bila masin, wah itu sedap. Terutamanya mereka yang suka makan nasi goreng ikan masin tu. Oh, bau dia pun dah menaikkan. Tapi kita muda-muda tu okey lah. Masa saya rasa kalau kata 20 tahun, 30 tahun tu. Tapi bila usia meningkat, kita cuba reduce penggunaan. Macam yang Wee Siong katakan tadi, bagi saya apa-apa garam yang ada di pasaran tu, kalau boleh kita kurangkan penggunaan dia. Bukan totally out. Pasal kajian menyatakan kebanyakan garam yang menyebabkan tekanan darah tinggi ni datangnya daripada pemakanan kita. Okey? Terusnya Puan Aini tanya, saya sekarang konsum Mikadis 80 gram. Saya dah mula konsum Hemohin dan bacaan dah jadi normal. Ada nasihat lain tak dari doktor? Okey, berkaitan dengan penggunaan ubat darah tinggi dan suplemen yang sebagaimana saya sebut kepada Tuan Amin tadi. Okey, mula-mula kita makan dua-dua ni. Suplemen Imohim. Okey, apa yang saya nak katakan tentang produk Imohim. Kita makan Imohim, kita makan ubat darah tinggi. 3 benda makan Imohim, makan ubat darah tinggi, dan ketiga kita ada rekod bacaan tekanan darah kita ni. Okey, kita tengok dalam masa seminggu bacaan kita macam ni. Okey, minggu berikutnya kalau puan nak cuba jarakkan, jangan berhenti dulu Mikadis tadi jarakkan pengambilan Mikadis tu, jarakkan 2 hari sekali ambil. Tapi bacaan tu kena ada. Okey, bila kita ada bacaan minggu ni dan minggu berikutnya, kita compare. Kita ambil ubat darah tinggi, kita ambil ubat darah tinggi tapi jarak yang ada macam 2 hari sekali. Okey, kita compare. Adakah bacaan dia sama? Kalau bacaan dia sama, okey, kita boleh langkah seterusnya, kita kurangkan lagi pengambilan ubat tekanan darah. Tapi dalam masa yang sama, okey, kita yang saya sebutkan tadi, bila ada perubahan dalam badan kita, kita akan merasai something. Atau untuk pesakit-pesakit darah tinggi, kebiasaannya, okay, bila tekanan tinggi, dia akan rasa badan dia berat. Dia akan rasa kepala sakit, kepala tak selesa. Dan bila terlalu tinggi, tengkuk ni akan rasa sakit. Nak toleh ke mana-mana pun sakit. Kepala nak angkat pun tak boleh. Maksudnya tekanan darah tinggi pada masa ketika itu terlalu tinggi. Okey. Boleh? Okey, kita tinggal 8 minit. Puan Kunina, Ice Cream by Zura tanya, tekanan darah tinggi selalu tinggi. Biasanya 140, 166. Tapi dia tanya, Hemohin boleh turunkan tak? Tapi I think you sudah jawab tadi kan, something like that. Ya. Boleh, insyaAllah.
Boleh. Okey. Dan Puan Kunina tanya, apa side effect yang perlu dijangka bila konsum hemohin? Apakah jarak waktu yang diperlukan antara ubat darah tinggi dan hemohin? Dan dia juga tanya tadi doktor cakap mention keripik tak bagus untuk dimakan. Contohnya keripik pisang. Mengapa? Okey. Berkaitan dengan tekanan darah tinggi tadi, saya dah lupa soalan yang pertama tadi. Soalan pertama dia cakap apakah side effect yang perlu dijangka bila makan hemohin? Okay. Side effect hemohin, so far side effect dia kebanyakan orang kebiasaannya tolerate dengan ubat herba. Okay. Ada yang setengah yang tak tahan pahit dia, mungkin tak boleh mengambil hemohin. So far side effect dia tak berapa teruk macam ubat moden. Kadang-kadang ada yang mengatakan dia cirit. Mungkin dia belum tolerate dengan hemohin lagi. Okay, yang lain so far tak ada lah. Okay, soalan yang berkaitan dengan keripik tadi, keripik pisang. Okay, bila kita tengok keripik pisang tu, apa rasa dia? Ada rasa masin ke? Siapa yang buat pengusaha keripik pisang tu, dia tahulah. Kadang-kadang dia tambah garam untuk jadikan keripik pisang tu rasa sedap. Keripik ni biasanya dia akan tambahkan MSG dan sebagainya lah. Penambahan ini yang menyebabkan tak elok untuk kesihatan kita. Okey. Okey. Seterusnya Diana tanya, orang yang ambil ubat cair darah boleh tak ambil hemohin? Ini yang tadi soalan tadi berapa lama gap? Jarak ya. Jarak sekurang-kurangnya 30 minit ke 1 jam lah between pengambilan ubat dengan hemohin. Okey, kalau kita nak ambil hemohin, kalau mereka yang tak ada ambil ubat apa-apa, lepas makan sarapan pagi, contoh 10 atau 15 minit lepas tu boleh ambil hemohin. Okey. Soalan tadi. Seterusnya ialah ubat cair darah. Boleh tak ambil? Ubat cair darah ni. Okey, kena berhati-hati. Bagi saya kalau katakan mereka yang mengambil ubat cair darah ni dan mengambil hemohin, okey, dos dia tidak sama dengan mereka yang normal atau mereka yang mempunyai penyakit-penyakit lain. Tetapi so far kajian tak menunjukkan yang ada cross relation between ubat cair darah dengan hemohin. Tapi untuk precaution kita, untuk kita berhati-hati, okay, pengambilan hemohin kena setengah daripada yang biasa lah. Dan bagi mereka yang ada pengambilan ni, yang penting buat ujian cair darah. Biasanya INR kita kena cek gitu. Okey, seterusnya Puan Nunik ada pertanyaan dari buku yang dia hantar kepada saya. Ini dia punya suami punya record book lah. Dia cakap tahun 2019 dia punya tekanan darah 131/98. Dan pada tahun selepas makan hemohin 160/105. Ataupun Puan Nunik nak unmute tak? Boleh. Boleh Caroline. Halo, Dr. Tajul. Oke, terima kasih. Ini saya akan memberikan satu testimoni ya. Dari ini buku hijau suami saya. Buku hijau suami saya. Ini kalau cek di hospital 1 tahun 2 kali. Ya, 1 tahun 2 kali selalunya. So dari 2016 memang dia punya darah tinggi, dari muda-muda sudah ada darah tinggi. Jadi ini buku dari 2016, dia punya pembacaan adalah 126, 86, 146, 96, kemudian 2017, 169, 98, 158, 112,
kemudian 2018, 15691, 13091, dan 2019, 13198, 160, 105. Kemudian setiap 2020 suplemen guna hemohem kami dua kali ya, 2 kali karena suami saya banyak penyakit di dalam dia. Lepas tu 20 start, kemudian bulan 7 ambil cek ini adalah 114, 84, dan kemudian kemarin bulan 12 120, 86. Terus kemudian saya minta dokter tolong kurangkan obat dia. Karena obat 1 hari ya dia boleh minum 7 pagi 7 dan petang 5. Kemudian dokter cek lagi suruh bulan 1 5 hari bulan datang pergi dokter lagi, dicek lagi juga 114, 84. Di situ dikurangkan tinggal 3 dan 3, pagi 3 dan malam 3. Ini kami guna hemohem lah. Pengaruh hemohem memang kami sudah percaya lah, mungkin saya pun tak tahu. Begitu dokter, kami buat testimoni saja. Terima kasih Puan Yunik. Itu yang penting ya. Bila kita ada bacaan, kita catat kita dalam buku, itu penting. Pasal apa? Pasal daripada awal tadi saya tengok pada bacaan memang tidak kontrol. Bacaan tersebut memang tak boleh kontrol. Apabila kita introduce something, macam contoh Puan Yunik dia introduce hemohim, kita boleh tengok perubahan yang berlaku secara ketara. Itu yang saya katakan tadi, pentingnya rekod yang kita ada, dan apabila kita nak melakukan something, kita nak change the treatment ke, kita nak buat perubahan apa-apa, kita buat berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada data. Itu yang penting. Macam Puan Yunik ni saya respect, buku ada dekat situ dan tercatat. Pasal kalau katakan saya tengok bacaan yang mula-mula tadi, memang pesakit ni macam mana saya nak rawatnya, macam mana nak rawat, kita tambah ubat saja. Okey, terima kasih Puan Yunik. Okey, itu yang kita nampak daripada budaya kita sebagai consumer, budaya kita sebagai pesakit. Di mana kita, kalau kita nak menukarkan cara hidup, gaya hidup daripada gaya hidup sebelum ni kepada gaya hidup sihat, fakta-fakta ni penting. Dan kita untuk mempromosikan sesuatu produk tu, data-data ni lah yang penting untuk kita tunjuk kepada rakan-rakan kita. Bagi saya, penggunaan hemohim ni saya akan kongsi insya-Allah satu hari. Saya akan buat satu artikel berkaitan dengan penggunaan hemohim related kepada penyakit saraf. Pasal data yang ada kat saya ni bukan daripada siapa, data yang ada daripada anak saya. Perbincangan saya dengan profesor-profesor di UKM, pasal mereka pun saya rasa ini satu anugerah bagi saya lah. Walaupun anak saya, alhamdulillah, anak saya sihat, dan apa yang saya guna, insyaAllah saya akan keluarkan satu artikel. Bila satu artikel ni, kita akan tengok, insyaAllah, harap-harap benda ni akan berjaya. Terima kasih Puan Yunik. Doktor sudah 12.01, tapi satu last question. Minta maaf lah pada yang lain. Pasal hari ni saya ada kelas kejap lagi nak prepare. Bagi saya preparation sebelum kelas, walaupun ia satu kelas, macam even hari ni pun pagi tadi saya berlari. Saya berlari 10 round di stadium. Sebelum pukul 10 saya mesti kena balik. Saya balik mandi-mandi siap-siap, datang sini saya cek, datang center, saya cek komputer ni pun daripada dulu lagi saya cuba cek, saya cuba gunakan tapi masih tak ni. Soalan last ya. Yang lain soalan depan kita sambung lagi.
Okay, soalan lain saya akan simpan untuk sesi lain lah. Ini dari Wisiong, dia tanya hemohim ada tak similar effect and benefit to people dengan hypotension? Bukan hypo. Hypotension. Even ubat yang ada report, okay. Ada yang setengahnya tak ada ubat untuk penyakit hypotension. Kalau siapa yang hypotension tu, kita galakkan dia pengambilan air minuman yang banyak dan sebagainya. Ubat untuk meningkatkan tekanan darah tak ada. Ubat untuk turunkan tekanan darah ada. Begitu juga dengan kesan hemohim. Kesan hemohim mungkin tak ada kesan. Pasal hemohim ni kita jangan anggap dia bertindak untuk satu penyakit saja. Okay? Kita tengok kepada properties yang hemohim ada. Contoh immune system kita. Okay, immune system, ketahanan, kekuatan badan, pemulihan sel-sel. Okay. Benda-benda itu penting. Dan mereka yang mempunyai tekanan darah rendah, bagi saya tak ada masalah untuk mengambil konsum hemohim. Even mereka yang ada darah tinggi pun, kesan hemohim tak berkesan sebagaimana kesan ubat tekanan darah tinggi sendiri. Faham Wisiong? Maksudnya mereka yang ada tekanan darah rendah, jangan risau untuk mengambil hemohim. Boleh benefit yang lain seperti immune system kita bagus. Okay? Itulah kalau kita kaji penyakit ni, keradangan penyakit dan keradangan dalam badan kita dengan penyakit-penyakit kronik ni, dia ada kaitan rapat. Jadi mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi, diabetes, okay, amat berkesan dengan produk hemohim. Dan mereka yang tidak mempunyai tekanan darah atau diabetes ni, kemungkinan efek kepada lain seperti sistem imun kita. Okey. Okey, terima kasih Dr. Tajul. Kita akan berakhir di sini hari ini, tetapi jangan lupa sebab besok pagi pukul 11 kita ada sesi kopitiam dengan Mr. Chan. So sama masa link saya akan hantarkan nanti. Dan sesiapa yang minat untuk belajar lagi, ada masterclass dari Atomi Malaysia dan awak boleh dapat link dia dari Facebook Team Sinergi. Okay, terima kasih semua. Selamat makan. Jumpa besok. Terima kasih semua. Terima kasih Tajul atas nasihat tadi. Assalamualaikum. Thank you Dr. Tajul. Thank you Caroline. Thank you. Terima kasih Doktor. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you Caroline. Thank you Doktor. Thank you Caroline. Thank you Doktor. Okey, terima kasih. Thank you Doktor. Terima kasih. Tulis 2-3 tahun yang lepas, ia berkaitan simple terminologi yang orang biasa boleh faham apa yang dimaksudkan hipertensi. Okey, sebelum tu minta maaf, saya terpaksa juga saya share hari ini sedikit berkaitan dengan jawapan yang saya terima daripada Jabatan Mufti Selangor. Pasal benda ni kadang-kadang sedikit sebanyak mengganggu kita lah. Apa yang saya ajukan pada Jabatan Negeri Selangor sebelum kita masuk topik hipertensi, okay, nak bercerita sedikit berkaitan dengan jawapan yang saya terima daripada Jabatan Mufti Selangor. Dan pada masa tu saya hantar dalam pertengahan bulan 1, iaitu 12 bulan 1, dan saya mendapat jawapan pada 15 bulan 2. Maksudnya masa tu kes isu atomi, isu tentang
organisasi yang cuba-cuba memburukkan anatomi hangat diperkatakan. Dan bila saya terima jawapan daripada Jabatan Mufti Selangor, okey, saya terangkan soalan dia dan saya tanya sendiri soalan saya apa hukum dia semua ni. Okay, itu kita tak nak cakap lah berkaitan apa yang dikatakan tu. Tapi saya nak terangkan sedikit apa yang orang yang buat sekarang ni, organisasi yang buat ni semua tahu, MRM, apa yang dia orang buat ni pada pandangan saya adalah salah. Kita sebagai orang Islam kepada yang agama lain, saya terpaksa berkata-katakan benda-benda ni lah. Okey, Islam tak memburukkan agama lain. Itu yang penting. Ingat kawan-kawan saya suka Caroline, saya suka Ben, saya suka Mr. Chan. Okey, saya memang nak berkawan. Okey, apa yang diperkatakan, diurut-urutkan oleh orang Islam yang lain tu, ada organisasi yang dinamakan MRM, okey. Apa yang dia orang buat itu adalah salah dari segi Islam. Apa yang saya diajar. Okey, memburukkan orang lain, menjatuhkan organisasi lain dengan cara menyebarkan dengan cara menggunakan agama untuk menjatuhkan orang lain adalah salah dari segi Islam. Kita orang Islam memang kita menggalakkan kebaikan. Okay, tak ada satu benda yang diajar untuk memburukkan orang lain, terutama agama-agama lain. Okay, itu yang saya nak. Dan bila saya dapat jawapan daripada Jabatan Agama Islam Selangor, okay, saya yakin bahawa mufti, orang-orang yang bekerja di Jabatan Mufti Selangor ni adalah mereka yang arif. Dia orang tahu tentang apa yang berlaku dan dia orang beri jawapan sebulan selepas saya mengajukan jawapan tersebut, dan tidak ada yang kata haram, syubhah atau sebagainya. Apa yang dijawab oleh Jabatan Mufti Selangor, jika sesuatu produk tersebut daripada bahan yang halal, maka harus menggunakannya. Jadi berdasarkan pada itu saya interpret, saya berdasarkan kepada ajaran-ajaran yang telah diajar kepada kita, kebaikan dan apa-apa, itu yang saya ingin ambil sedikit masa untuk saya terangkan tentang anatomi dan apa yang orang lain buat, iaitu memburuk-burukkan seseorang, memburukkan sesuatu organisasi, memburukkan agama adalah salah dari segi Islam. Itu yang diajar pada saya. Okey, dan berkaitan dengan benda-benda ni, okey, ia berkait rapat dengan kesihatan kita, terutamanya hypertension. Ya, satu benda yang common. Ada 3 penyakit kronik yang common yang biasa kita dengar, iaitu penyakit jantung, penyakit darah tinggi atau hipertensi, dan penyakit diabetes, kencing manis. Okay, ketiga-tiga ni berkait rapat dengan pemakanan kita, sistem imun sistem kita, dan cara-cara kita emosi dan sebagainya. Ya, ada kaitan. Jadi kita jangan cuba anggap sesuatu penyakit tu tak ada kaitan apa yang kita buat. Dan di sini saya ingin perkenalkan, sebelum kita tahu tentang perubatan moden, zaman-zaman dahulu pun benda-benda ni telah digunakan, iaitu perubatan tradisional, di mana mereka cuba menggunakan herba, produk-produk herba dan sebagainya. Okay, bila datangnya perubatan moden ni, kebanyakan produk-produk herba ni telah ditinggalkan, dan seawal tahun 90-an masa saya bekerja di Institut Institut Penyelidikan Perubatan di bawah Jabatan Herba, okay? Masa tu banyak kita memperkenalkan kembali herba-herba yang elok untuk digunakan untuk perawatan. Jadi di sini isu yang penting, bila sesuatu produk herba atau makanan suplemen, okay, bila diperkatakan tentang merawat penyakit,
itu salah dari segi Akta Kementerian Kesihatan. Jadi kita jangan salah gunakan perkataan merawat penyakit dengan produk-produk yang ada di Atomy. Okey, sebab sedikit. Okey, hipertensi ni, penyakit darah tinggi ni adalah penyakit keturunan. Jadi siapa yang mempunyai parents, ibu bapa yang mempunyai penyakit darah tinggi, kena hati-hati ya. Mungkin kalau kita ingat tangga kesihatan saya, okay, mungkin dalam usia 20-an, 30-an, kita tak terasa penyakit ni. Kita tak mengalami penyakit darah tinggi. Tetapi jin yang ada dalam badan kita, kalau kita ada history ibu bapa kita darah tinggi, okay, jin bukan jin yang kacau kita, jin dalam sel yang ada dalam badan kita ni akan mengeluarkannya bila sampai satu tahap, satu usia. Okay, katakan ibu bapa ada darah tinggi, kemungkinan kalau kita tak jaga makanan, kita akan dapat satu hari nanti. Kalau kita tak menjaga makanan kita, kita akan dapat seawal mungkin 20-an, 30-an. Okey. Kalau kita jaga pemakanan kita, okay, mungkin itu dapat melewatkan penyakit darah tinggi. Jadi penting pemakanan kita, dan yang perlu kita ingatkan dan berkali-kali saya katakan, sel-sel badan kita akan mengalami proses penuaan seawal umur 30-an. Jadi jangan anggap bila kita 30-an, atau biasanya kalau kita dengar life begin at 40s, okay, jangan ya. Masa tu sel-sel kita telah menua atau dalam proses penuaan, dan kalau kita tak jaga masa umur 30-an, 40-an ni, penyakit-penyakit ni akan datang dengan cepat. Okay. Hipertensi sebagaimana yang kita tahu dalam bahasa Melayu kita panggilnya darah tinggi, dan ditakrifkan dengan ni, biasa kita nampak bila bacaan kita, kalau kita pergi klinik, kita bagi tahu, tanya doktor, okay, berapa bacaan tu, kita dengar, kita tahu, tapi apa yang kita interpret daripada bacaan tu. Kalau normal 120/80 itu normal. Kalau ia melebihi 140/90, 140 bawah 90, melebihi angka ini, seseorang itu akan didiagnoskan mengalami penyakit darah tinggi. Dan apa terjadi antara normal 120/80 tu dengan 140/90? Dan lingkungan ini, okay, mungkin 128, 130/90, 88, 86. Okay. Dalam lingkungan ini, definisi WHO yang terbaru mengatakan dia pre-hypertensi status. Okay. Dia ada pre sebelum dia jadi penyakit darah tinggi. Jadi kat sini apa yang penting, kita perlu ingat bila bacaan kita 140 melebihi 140 dan ke atas, dan bacaan di bawah melebihi 90 ke atas, kemungkinan besar kita mendapat penyakit darah tinggi. Dan bila kita nak diagnose seseorang itu sebagai doktor, bila kita nak mendiagnose seseorang itu mendapat penyakit darah tinggi, dengan satu bacaan tidak boleh kita katakan seseorang itu mendapat penyakit darah tinggi. Itu kadang-kadang kalau mereka yang datang ke klinik bila bacaan tinggi, saya galakkan mereka, saya akan bagi satu kertas, bagi satu tarikh, sekurang-kurangnya 3 atau 4 hari tarikh, dan di mana pesakit tersebut akan mengulangi membuat bacaan, memeriksa balik tekanan darah dia hari berikutnya sampai ke hari yang ke-5, ke-6, dia datang jumpa balik dan saya tengok pattern tekanan darah. Bila pattern tekanan darah tersebut sentiasa tinggi, besar kemungkinan pesakit tersebut perlu memakan ubat. Okay, kenapa saya kata besar kemungkinan? Pasal biasanya
sebelum seseorang itu mengambil ubat darah tinggi, kita nasihatkan dia mengubah cara hidup. Dan kita perlu tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan tekanan darah ini tinggi ni. Okey. Kajian di Malaysia menyatakan bahawa 3 daripada 5 penduduk Malaysia yang mengidap penyakit hipertensi tidak mengetahui bahawa tekanan darah mereka tinggi. Okey, maksudnya kalau ada 5 orang yang mengidap penyakit darah tinggi, 3 orang daripada 5 orang ni dia tak tahu. Dia tak sedar. Dia tak perasan yang tekanan darah dia tinggi selama beberapa tahun sehingga muncul dia sakit kepala, dia datang ke klinik dan mendapat rawatan, dan bila kita periksa tekanan darah pesakit tersebut tinggi. Jadi kita kalau berumur 40 tahun, ini yang digalakkan bila berumur 40 tahun ke atas digalakkan sentiasa melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali. Digalakkan 2 kali setahun atau sekurang-kurangnya setahun sekali. Macam umur 40 ke 50. Okey, macam umur 40 tahun, okey, dalam tahun tu periksa sekali kesihatan kita. Buat ujian darah, periksa tekanan darah dan sebagainya, okey. Dan bila umur 41 tahun buat juga ulang, 42 ulang. Jadi tiap-tiap tahun digalakkan melakukan pemeriksaan kesihatan. Okey, kat sini siapa yang selalu lakukan pemeriksaan kesihatan? Kalau ada, bagus. Kalau tak ada, lakukan. Okey, jangan kita pergi ke klinik. Kita pergi ke klinik saja baru kita tahu yang kita ada darah tinggi. Okey. Ni promosi sikit di center saya attach di center Betam Arif Center di Kepala Batas. Jadi siapa yang datang berjumpa saya di sini, insya-Allah saya akan lakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya. Tekanan darah tu boleh dilakukan di center saya. Okey? Faham Okey, faktor yang utama pengambilan menyebabkan darah tinggi ni adalah garam. Okey. Dan garam ni banyak yang terdapat dalam makanan kita. Okey, 70% daripada garam yang menyebabkan tekanan darah ini datangnya daripada makanan kita. Jadi makanan kita tu macam terutama yang mereka yang bekerja dalam lingkungan 20-an, 30-an tu, kebanyakan masa mereka sibuk, kadang-kadang mereka makan junk food, prepare dan sebagainya. Okey. Kalau katakan kicap, sos tu semua, kalau nak tambahkan perasa kita tambahkan ni. Jadi makanan-makanan tersebut adalah makanan yang tidak sihat. Dan kalau kita tengok gaya hidup sihat pun, gaya hidup sihat dia ada banyak faktor. Salah satunya pemakanan yang sihat. Jadi pemakanan yang sihat ni yang perlu kita jaga untuk mengelakkan pengambilan garam yang berlebihan. Okey, sikit lagi berkaitan dengan sakit kepala. Banyak orang yang kaitkan sakit kepala dengan hipertensi. Okey, tak semua sakit kepala adalah hipertensi. Itu kita kena ingat dan kita kena bawa baliklah hari ini. Selepas sesi saya ni, sekurangnya kita tahu bahawa sakit kepala tak menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sakit kepala. Tetapi bila kita sakit kepala, bagi saya kita perlu cek tekanan darah. Kadang-kadang kita, apa doktor ni cakap ni, kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni. Saya nak cakap, nak bagi tahu yang sakit kepala ni banyak sebab. Nanti saya bagi tunjuk. Sakit kepala ni banyak sebab. Dan bila kita sakit kepala, kita perlu periksa tekanan darah. Pasal yang saya katakan tadi, data menyatakan 3 daripada 5 orang yang mengidap penyakit darah tinggi tak tahu yang dia sakit darah tinggi. Okey? Dan faktor yang menyebabkan sakit kepala ni, okey, masalah manager, masalah di otak, ada lapisan, ada kat situ ada
macam iritasi, keransangan salutan di kepala. Mungkin disebabkan terhentak dan sebagainya. Mungkin disebabkan oleh jangkitan kuman dan sebagainya. Bila terjadi benda ini, dia menyebabkan sakit kepala. Okey. Yang lain, tekanan dalam kepala kita tinggi menyebabkan sakit kepala, penyakit berjangkit seperti demam, jangkitan kuman. Itu yang saya kata tadi, banyak faktor yang menyebabkan sakit kepala. Dan salah satunya adalah hipertensi. Dan kita sebagai orang yang tidak memahami sangat tentang penyakit ini, okey, bila ada terasa sakit kepala, bagi saya elok kita cek tekanan darah tinggi. Pasal salah satu faktor yang menyebabkan sakit kepala tadi adalah penyakit darah tinggi. Jadi mesej yang perlu kita bawa balik hari ni, okey, berkaitan dengan sakit kepala dan darah tinggi. Siapa yang sakit kepala, elok cek tekanan darah. Okey. Okey, itu sedikit tentang tekanan darah. Saya buka. Dr. Tajuk, your line lagging. Kita tunggu sebentar. Tadi dengar okey tak? Dia lagging sekejap. Yang tadi okey ya, dengar. Okey, hanya ke penghujung dia lagging sedikit lah. Yang lain dapat dengar tak tadi? Let me unmute you. Okay, sesiapa yang ada soalan nak tanya Dr. Tajul, awak boleh unmute ataupun type di dalam Encik Amin. Ya. Assalamualaikum Dr. Tajul. Saya mengalami hypertension Dr. Tajul. Saya 2012 diagnosiskan darah tinggi, tapi saya tak tinggi sangat, border. So doktor advise to take Hovac 5 gm. Sekarang ni saya sampai hingga sekarang saya ambil injek. Tapi saya heran tu, saya tak pernah pening kepala. Pening kepala memang out of the question lah. Tapi ada sekali dia datang pening saja. Dia pusing kejap, saya makan Panadol, okay. So is it a hypertension? I am selama ni I tak tahu I have hypertension or not. Sebab all the while doctor advise me to take because I am border 140, 130. Now I take the medicine is 120, 130, 180. It's normal. So can I quit of the medicine or not? Nak tanya advice you. Boleh I berhenti tak Hovac 5 gram? Saya makan tiap tahun ni sampai 2012 sampai sekarang ni. Without fail lah, without fail. Alright. Okay. Kalau saya nak menjawab soalan ini, saya perlu data tentang recording BP. Itu yang penting pemantauan kita. Apabila kita buat pemantauan, kita rekod dalam buku kecil lah. Kalau boleh buku kecil, buku 55 tu. Okey. Kalau boleh kita beli alat macam ni lah. Saya ada depan saya alat Imoron ni. Imoron ke apa-apa jenis. Okey. Bila kita catat tekanan darah, kita bila kita rekod periksa tekanan darah, kita catat dalam buku. Okey. Supaya bila Tuan Amin tunjukkan kepada doktor tu boleh tengok dia punya rekod tekanan darah. Okay. Adakah perlu diteruskan atau perlu diberhentikan? Oh, macam tu boleh Bagi saya macam Tuan Amin ni, bila ada sakit kepala tu, instead of ambil Panadol, ada hemoin tak? I going to buy soon. Bukan, saya bukan promote. Saya bukan promote untuk beli Saya tahu. Saya promote pasal apa? Pasal saya PhD saya berkaitan dengan ubat yang kita makan, kesan ubat kepada kita dan sebagainya. Okey, saya buat kajian dengan herba. Okey, PhD saya. Jadi apa yang saya nampak,
ubatan moden ni banyak dia punya side effect. Ya. Okey. Itu bila saya ada pilihan antara ubat moden dengan ubat tradisional atau herba, saya akan pilih herba. Okey. Betul. Okey. Kalau katakan macam Tuan Amin, okey. Ya. Ada darah tinggi. Satu, apa yang saya nasihatkan, okey. Ambil Himohim kalau sakit kepala atau pening. Instead of Panadol. Itu yang kalau dalam sesi saya sebelum ni, kalau ada Panadol di rumah tu kita gantikan dengan Himohim. Ya, betul. Lagipun saya jarang minum Panadol. Lagipun on that particular pening sangat, pusing saya tak boleh bangun. So I have to take one, ambil satu je pun. Because memang myself daripada dia airborne nanti now I never take Panadol. I demam ke apa, jangan ambil Panadol. So just use I have got some other supplement lah. You kenal tak Scleruna? I've been taking Scleruna for 20 years already. Betul. It's a African rumpai daripada Afrika. Lepas ni elok Himohim lah. Himohim. That's why now I want to replace Himohim. Doktor juga nak tanya, vitamin C pun ada beli peranan dalam seminggu I minum vitamin C. I punya hyper macam ada kurang sikit tau. Dia very tak ada high macam biasa tau. Very low je. So my body is still very fresh tau. I took vitamin for 1 week already. Vitamin C dia memang dia memanglah dia ada kesan kebaikan, okey, kesan penyerapan, kesan dia pasal dalam badan kita ni very very kompleks. Okey, berkaitan dengan ubat yang Cik Amin tadi ambil tadi, okey. Yes. Kalau katakan saya nampak bacaan dia dalam borderline, tak tinggi tak dalam kategori tinggi, borderline, apa yang saya nasihatkan kepada pesakit saya lah, kalau pesakit saya, kita boleh kurangkan pengambilan ubat tekanan darah tiap-tiap hari. Okey. Tapi kita perlu ada alternatif lain. Okey, katakan pasal dalam kajian menunjukkan yang Himohim ada kesan kepada tekanan darah. Kalau katakan dalam kes Tuan Amin ni, apa yang saya boleh nasihatkan, satu beli Himohim dululah. Ya dah betul. No problem. Himohim, ambil Himohim pagi dan petang, 2 kali sehari. Dalam masa yang sama bila kita badan kita dah sesuai dengan Himohim ni, ubat yang Cik Amin ambil tu boleh kita berhentikan, narakkan. Bukan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Okey, jarakkan. Jarakkan. Saya jarak 2 hari sekali atau 2 hari sekali. Tapi satu lagi yang Cik Amin perlu tahu, badan kita ni actually respon kepada apa-apa perubahan dalam badan kita akan rasa. Terutamanya mereka yang ada darah tinggi. Bila tekanan dia naik secara mendadak, kita akan rasa sakit kepala atau pening. Itu ada yang setengah macam tu. Kadang-kadang dia naik secara perlahan sampai satu tahap tu, kita akan rasa tak selesa. Badan rasa, apa rasa berat ni? Dan semacam je. Itu yang saya katakan tadi, bila kita nak berhenti sesuatu ubat moden tu, kita kena ada backup. Apa orang kata, backup plan. Plan A dengan plan B. Ini ada soalan kedua. Saya faham. Ini ada soalan kedua daripada saya buat jumpa kawan saya, dia minum Himohim. Saya ambil satu sachet saja. Orang rumah dia ambil satu dan petang ambil. Orang rumah dia sakit kaki. Tapi dia bila makan tu, dia gula turun mendadak. Dia terkejut. Pasal apa? Dia ambil insulin. Dia tak ambil ubat, dia ambil insulin. Boleh tak dia makan Himohim, insulin tu dia jarakkan ataupun jangan ambil langsung? Macam mana? Dia nak tanya ini pada Cik Tajul. Berkaitan dengan Himohim dengan diabetes tu, nanti saya akan buat sesi lain lah. Tak apa. Tapi
Dia related kan doktor dengan doktor darah tinggi. Dia darah tinggi okey. Bila makan tu dia tak ada efek lah. Tapi dia diabetes ada efek. Tu adakah imun efek these dua jenis diabetes dengan darah tinggi? Itu yang kita, bagi saya, kita pasal kita perlu faham proses penyakit. Okay. Dan lately sekarang kebanyakan proses penyakit ni dia berkait rapat dengan keradangan dalam badan kita. Okay. Keradangan organ, keradangan salur darah dan sebagainya. Okay. Dan ada yang mengatakan tekanan darah tinggi ni berkait rapat dengan keradangan salur darah. Okay. Kadang-kadang yang mereka yang berusia, salur darah dia tak sama dengan masa umur dia 20 atau 30 tahun. Pasal salur darah dia telah kematu. Biasalah orang-orang senior ni. Yalah. Tahu. Saya pun dah 64, kawan saya dah 68. Itulah. Nanti saya akan cerita berkaitan dengan kencing manis dan hemohim. Tapi hemohim dia ada efek darah tinggi, dia akan reduce kan? Betul? Dia akan reduce kan. Tapi bersama tu kita makan dulu, lepas tu jarakkan dunia ubat yang kita makan. Satu lagi. Saya cuba. Itu dua. Satu lagi. Yang ketiga, pemantauan yang saya katakan catat bacaan kita dalam buku. Itu penting. Okay, bila kita tengok trend, katakan Tuan Amin berhenti hari ini, tengok trend, rasa tekanan darah tu tinggi berbanding dengan semalam. Maksudnya kesan ubat lain tak berkesan. Jadi kena ambil ubat lah. Kalau katakan bacaan dia maintain sama atau kurang, bagus. Kalau kurang, bagus lah. Kalau maintain sama, maksudnya masih elok lagi. Faham? Faham, betul. Kita tahu macam mana efek hemohim kepada kita tengok dia reading of our hypertension reading tu besar lah. Macam Cik Jatuh kata betul. Kadang-kadang saya turun sampai 120, 80. Sekarang saya ada monitor dalam buku KKM yang buku. Saya last check up pada hari bulan 3 bulan 2. Saya punya BP 127, 72. 127 and 72. Before that, 132, 84. So after that, before that also, it will come to 130, 85. Lepas tu yang paling 20 Januari lah, jadi 141, 81. 141 tu dah tinggi kan, Doktor? 141. Tinggi. Tapi dia kata, KKM kata, ini tak apa, no problem. Biasa. Lepas tu, I go back to 136, 137. Dari 2019. So, it's kadang-kadang, only once I high is 141 dalam 2 years, 141 bulan 1 2019 ada. 2020 saya tak ada. Sampai sekarang ni. So KM saya selalu pergi jumpa KM pada 31 Mac ni. Saya ada appointment ambil darah dengan check dengan doktor sekali selepas sebulan selepas ambil darah tu. So my sugar is very good for fasting. My sugar is alhamdulillah, syukur Tuhan bagi memang tak ada sugar high dan semua. Kalau macam mana makan sugar pun banyak is maintain. That thing is sebenarnya so help us, because sebenarnya dia ada A to Z punya vitamin dan potassium, magnesium, zinc, apa macam zinc lah dalam tu. It's accessible. Thanks kita bagi peluang kepada orang lain. Terima kasih. Sorry sebab banyak soalan juga. Puan Zuraida tanya, dia punya blood pressure reading ialah 155/103 dan satu kali lagi 152/97. So dia dapat pendapat Dr. Jo. Selepas tu Albert pun tanya, dia berumur 63, dia punya reading 130 dan 80. So is 155, 103, 152, 97. Okey, saya beritahu dengan yang Albert punya. Albert punya tu bagus. Elok. Okey, berkaitan dengan Puan Zuraida ni bermasalah sikit. Okey, pasal kita tengok tadi dalam intro saya yang tadi, apabila bacaan 140 dan 90 melebihi bacaan tersebut, seseorang itu consider tekanan darah. Macam Albert tadi, dia kurang daripada itu, jadi elok. Dan untuk kalau ikut usia, bagi saya suggest dia buat pemantauan
pemeriksaan kesihatan secara berkala setiap 6 bulan atau setahun sekali. Okey. Untuk Puan Zuraida, benda ni kena jumpa doktor. Kalau boleh jumpa saya pun tak apa juga. Tapi kalau untuk Puan Zuraida, okey, perlu jumpa doktor. Dalam masa yang sama, cuba amalkan hemohim. Okey. Dan yang penting pemantauan kesihatan, catat tekanan darah. Kalau Puan Zuraida memang tiap-tiap hari kena catat tekanan darah. Pasal tekanan darah Puan Zuraida tinggi. Hari ini, besok, lusa, sampai dia jumpa doktor. Bila doktor nasihatkan dia makan ubat, bagi saya dia kena makan ubat dulu. Lepas itu, lepas makan ubat tu, dalam masa yang sama ambil suplemen. Dan lepas makan ubat tu, bergantung kepada bacaan dia, kita boleh reduce bacaan dia, tapi jangan berhenti. Apa-apa pun, siapa yang ada tekanan darah tinggi ni, kalau nak ambil hemohim, jangan berhenti terus-menerus. Dia kalau nak berhenti, kena secara bersopan santun. Maksudnya, ada bacaan, ada data yang menunjukkan bacaan tu telah stabil, dan walaupun dah berhenti, kena sentiasa memantau bacaan tekanan darah. Okey? I think Puan Zuraida tulis dia sudah makan 1 bulan. Tadi 2 reading kan, 1 dia punya, 1 suami dia. Bacaan dia apa dia? Bacaan yang pertama kan ialah Puan Zuraida punya, bacaan kedua ialah Rahim punya. Dan dia cakap sudah makan, I think hemohim sebulan. Yang ni satu yang perlu kita ingat. Ada orang yang respon kepada sesuatu produk. Ada orang yang tak respon kepada sesuatu produk. Dia ada individu yang macam senang saya katakan, ada orang yang boleh makan ubat ni, dia akan tekanan darah dia akan kurang. Tapi orang yang kedua, bila makan ubat yang sama, tekanan dia tak berkurangan. Maksudnya dia resistant. Dia resistant lah. Boleh tukar. Dia tak respon kepada ubat tersebut. Dan kemungkinan besar dia kena tukar ubat lain lah. Tetapi berkaitan dengan hemohim, hemohim adalah satu makanan suplemen. Makanan yang kita makan macam rugi, makanan kita makan nasi, makan ni. Dan penyakit yang kita dapat sekarang ni bukan dalam masa sehari dua kita dapat. Kalau macam jangkitan kuman, mungkin dalam sehari kita dapat. Tapi penyakit kronik ni telah bertahun-tahun dan kadang-kadang badan kita telah adjust dengan bacaan yang tinggi. Itu bila kita introduce ubat, dia ambil masa untuk kurang. Yang untuk Puan Zuraida dan husband, dua darah tinggi ni, satu couple yang bagus lah. Sesama ada penyakit darah tinggi dan cuba kita amalkan gaya hidup sihat. Terutamanya macam exercise. Kita ambil makanan yang sihat, hemohim dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama pemantauan kesihatan itu penting. Seterusnya Encik Hasrizat tanya tentang penghidap buasa yang sudah operate dan thyroid. Boleh tak makan hemohim? Kalau katakan saya bagi topik tu, kalau boleh kita stick pada topik tu lah. Berkaitan dengan macam topik untuk hari ini darah tinggi. Pasal actually saya nak katakan tentang darah tinggi. Berkaitan dengan penyakit-penyakit lain insya-Allah boleh. Macam Tuan Harizat tanya tadi, elok makan, tapi kalau kita senang kata bolehlah makan untuk elakkan daripada dapat untuk ketahanan badan, ke imun sistem kita dan sebagainya. Kalau boleh stick kepada darah tinggi dan hemohim.
Okey, dan saya skip 2 soalan. Puan Hana Wadiana tanya, kawan saya konsum vitamin C dan kopi Arabica tapi darah tinggi bacaan sudah turun normal. Cukup tak just vitamin C dengan kopi Arabica? Kalau katakan benda itu boleh menurunkan tekanan darah, eloklah, bolehlah amalkan. Tapi yang penting yang saya katakan, kena catat kalau seseorang itu dikatakan mempunyai tekanan darah buku kecil yang 355 lah, 555 lah, sentiasa kena ada. Bila kita pergi mana-mana kita cek tekanan darah. Okay, kalau katakan dengan Arabica dan vitamin C, bagi saya kalau benda tu boleh mengurangkan tekanan darah, teruskan. Okey, Puan Ruby tanya, saya sering kali mengalami sakit kepala sebelah kanan. Saya dah jumpa doktor untuk cek, tetapi darah saya okey, tak ada tekanan darah tinggi. Tapi setiap kali saya sakit kepala, saya selalu makan Ponstar yang warna kuning 2 biji. Kadang-kadang sehari saya makan 4 hingga 6 biji sehari, pagi, petang dan malam. Panadol memang dah tak jalan dengan kepala saya. Soalan saya, adakah Ponstar itu akan mendatangkan kesan sampingan dalam tubuh badan saya? Okey. Makan konstan 4 biji sehari itu merosakkan perut kita. Okey, ubat tahan sakit atau apa-apa jenis ubat, terutama ubat tahan sakit boleh menyebabkan usus atau perut kita bocor, maksudnya luka. Ia tak sesuai. Kalau boleh elakkan pengambilan konstan, pengambilan ubat-ubat yang berkait rapat dengan sakit ni, kalau boleh. Kalau sakit sangat pun terpaksa. Pasal ramai yang pasien saya yang datang dengan mula-mula sakit kaki, sakit kepala dan sebagainya. Biasanya kalau datang ke klinik, kita akan bagi ubat tahan sakit. Dan bagi saya akan nasihatkan sakit tentang kesan sampingan ubat tersebut. Cuba tukar daripada ubat tahan sakit tu kepada Imohim. Memang ada kesan mengurangkan kesakitan pada Imohim ni. Okey, macam tadi yang sakit kepala dan tekanan darah, itu yang saya katakan dalam intro tadi. Sakit kepala tak semestinya disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Okay, mungkin disebabkan oleh keradangan salur darah di dalam otak kita. Itu yang menyebabkan sakit kepala. Dan berdasarkan kepada kajian, Imohim boleh mengurangkan keradangan dalam badan kita. Okay, boleh cuba Imohim. Okay, kalau tak satu paket tak sesuai, ambil 2 paket 2 kali sehari. Cuba. Okay, instead of konstan atau ubat tahan sakit mulai sekarang apabila setelah mendengar sesi saya ni, kita cuba elakkan mengambil ubat tahan sakit. Kalau boleh ubat tersebut sebagai emergency saja. Kalau terlalu sakit dan tak ada sakit ronta-ronta ke apa ke sampai tak boleh tahan, kita ambil ubat tahan sakit. Selagi ada alternatif lain, macam Imohim, memang saya suggest 1 atau 2 paket sekali atau 2 kali sehari. Maksimum 4 paket sekali dalam masa sehari boleh ambil. Okey? Okey, seterusnya Wisiong tanya, tadi doktor mention about garam contributes to hypertension. So dia tanya, does natural salt, i.e. sea salt, rock salt, is it lebih baik daripada refined salt, iaitu iodized salt? Apa sodium kalau dalam bahasa sains dia, apa-apa sodium atau garam, apa-apa unsur-unsur garam ni semua contribute kepada tekanan darah tinggi. Jadi walaupun ada iklan-iklan yang menyatakan bagi saya
apa-apa garam yang ada di dalam pasaran tu boleh menyebabkan tekanan diri, tekanan tinggi. Kita sebagai pengguna, okay, kita cuba kurangkan penggunaan garam tersebut. Okay, nak katakan elak daripada guna garam, nanti masakan kita tak rasa apa pun. Okay, lately saya kongsi pasal kebanyakan masa saya masak di rumah. Okay, lately anak saya komplain, abah, apa masakan abah ni tawar je. Okay, itulah bila tawar atau pahit kita akan rasa, tapi itu adalah ubat. Bila masin, wah itu sedap. Terutamanya mereka yang suka makan nasi goreng ikan masin tu. Oh, bau dia pun dah menaikkan. Tapi kita muda-muda tu okey lah. Masa saya rasa kalau kata 20 tahun, 30 tahun tu. Tapi bila usia meningkat, kita cuba reduce penggunaan. Macam yang Wee Siong katakan tadi, bagi saya apa-apa garam yang ada di pasaran tu, kalau boleh kita kurangkan penggunaan dia. Bukan totally out, pasal kajian menyatakan kebanyakan garam yang menyebabkan tekanan darah tinggi ni datangnya daripada pemakanan kita. Okey? Terusnya Puan Aini tanya, saya sekarang konsum Mikadis 80 gram. Saya dah mula konsum hemohin dan bacaan dah jadi normal. Ada nasihat lain tak dari doktor? Okey, berkaitan dengan penggunaan ubat darah tinggi dan suplemen yang sebagaimana saya sebut kepada Tuan Amin tadi. Okey, mula-mula kita makan dua-dua deh. Suplemen hemohin. Okey, apa yang saya nak katakan tentang produk hemohin. Kita makan hemohin, kita makan ubat darah tinggi, tiga benda makan hemohin, makan ubat darah tinggi, dan ketiga kita ada rekod bacaan tekanan darah kita ni. Okey, kita tengok dalam masa seminggu bacaan kita macam ni. Okey, minggu berikutnya kalau puan nak cuba jarakkan, jangan berhenti dulu Mikadis tadi jarakkan pengambilan Mikadis tu, jarakkan 2 hari sekali ambil. Tapi bacaan tu kena ada. Okey, bila kita ada bacaan minggu ni dan minggu berikutnya, kita compare. Kita ambil ubat darah tinggi, kita ambil ubat darah tinggi tapi jarak yang ada macam 2 hari sekali. Okey, kita compare. Adakah bacaan dia sama? Kalau bacaan dia sama, okey, kita boleh langkah seterusnya, kita kurangkan lagi pengambilan ubat tekanan darah. Tapi dalam masa yang sama, okey, kita yang saya sebutkan tadi, bila ada perubahan dalam badan kita, kita akan merasai something. Atau untuk pesakit-pesakit darah tinggi, kebiasaannya, okay, bila tekanan tinggi, dia akan rasa badan dia berat. Dia akan rasa kepala sakit, kepala tak selesa. Dan bila terlalu tinggi, tengkuk ni akan rasa sakit. Nak toleh ke mana-mana pun sakit. Kepala nak angkat pun tak boleh. Maksudnya tekanan darah tinggi pada masa ketika itu terlalu tinggi. Okey. Boleh? Okey, kita tinggal 8 minit. Puan Kunina, Ice Cream by Zura tanya, tekanan darah tinggi selalu tinggi. Biasanya 140, 166. Tapi dia tanya hemohin boleh turunkan tak? Tapi I think you sudah jawab tadi kan, something like that. Ya, ya. Boleh, insyaAllah. Boleh. Okey. Dan Puan Kunina tanya, apa side effect yang perlu dijangka bila konsum hemohin? Apakah jarak waktu yang diperlukan antara ubat darah tinggi dan hemohin? Dan dia juga tanya, tadi doktor cakap mention keripik tak bagus untuk dimakan. Contohnya keripik pisang. Mengapa? Okey. Berkaitan dengan tekanan darah tinggi tadi, saya dah lupa soalan yang pertama tadi. Soalan pertama, dia cakap, apakah side effect yang perlu dijangka bila makan hemohin? Okay. Side effect hemohin, so far side effect dia kebanyakan orang kebiasaannya tolerate dengan ubat-ubat herba. Okay? Ada yang setengah yang tak tahan pahit dia, mungkin tak boleh mengambil hemohin. So far side effect dia
tak berapa teruk macam ubat moden. Kadang-kadang ada yang mengatakan dia cirit. Mungkin dia belum tolerate dengan hemohim lagi. Okey, yang lain so far tak ada lah. Okey, soalan yang berkaitan dengan kerepek tadi, kerepek pisang. Okey, bila kita tengok kerepek pisang tu, apa rasa dia? Ada rasa masin kan? Siapa yang buat pengusaha kerepek pisang tu, dia tahulah. Kadang-kadang dia tambah garam untuk jadikan kerepek pisang tu rasa sedap. Kerepek ni biasanya dia akan tambahkan MSG dan sebagainya lah. Penambahan ini yang menyebabkan tak elok untuk kesihatan kita. Okey. Okey. Seterusnya, Diana tanya, orang yang ambil ubat cair darah boleh tak ambil hemohin? Ini yang tadi soalan tadi berapa lama gap? Jarak, ya. Jarak sekurang-kurangnya 30 minit ke 1 jam lah between pengambilan ubat dengan hemohim. Okay, kalau kita nak ambil hemohim, kalau mereka yang tak ada ambil ubat apa-apa, lepas makan sarapan pagi, contoh 10 atau 15 minit lepas tu boleh ambil hemohim. Okay. Soalan tadi. Seterusnya ialah ubat cair darah. Boleh tak ambil? Ubat cair darah ni. Okay. Kena berhati-hati. Bagi saya, kalau katakan mereka yang mengambil ubat cair darah ni dan mengambil hemohim, okay, dos dia tidak sama dengan mereka yang normal atau mereka yang mempunyai penyakit-penyakit lain. Tetapi so far kajian tak menunjukkan yang ada cross reaction between ubat cair darah dengan hemohim. Tapi untuk precaution kita, untuk kita berhati-hati, okay, pengambilan hemohim kena setengah daripada yang biasa lah. Dan bagi mereka yang ada pengambilan ni, yang penting buat ujian cair darah. Biasanya INR kita kena cek gitu . Okey, seterusnya Puan Nunik ada pertanyaan dari buku yang dia hantar kepada saya. Ini dia punya suami punya record book lah. Dia cakap tahun 2019 dia punya tekanan darah is 131/98. Dan pada tahun selepas makan hemohin 160/105. Ataupun Puan Nunik nak unmute tak? Boleh. Boleh, Caroline. Halo, Dr. Tajul. Oke, terima kasih. Ini saya akan memberikan satu testimoni ya. Dari ini buku hijau suami saya. Buku hijau suami saya. Ini kalau cek di hospital 1 tahun 2 kali. Ya, 1 tahun 2 kali selalunya. So dari 2016 memang dia punya darah tinggi, dari muda-muda sudah ada darah tinggi. Jadi ini buku dari 2016, dia punya pembacaan adalah 126, 86, 146, 96, kemudian 2017, 169, 98, 158, 112, kemudian 2018, 156, 91, 130, 91, dan 2019, 131, 98, 160, 105. Kemudian step 2020 suplemen guna hemohim kami dua kali ya, 2 kali karena suami saya banyak penyakit di dalam dia. Lepas itu 20 start, kemudian bulan 7 ambil cek ini adalah 114, 84, dan kemudian kemarin bulan 12 120, 86. Terus kemudian saya minta dokter tolong kurangkan obat dia, karena obat 1 hari ya dia boleh minum 7 pagi 7 dan petang 5. Kemudian dokter cek lagi suruh bulan 1 5 hari bulan datang pergi
pergi dokter lagi, dicek lagi juga 114/84. Di situ dikurangkan tinggal 3 dan 3, pagi 3 dan malam 3. Nah, ini kami guna hemohem lah. Pengaruh hemohem memang kami sudah percaya lah, mungkin saya pun tak tahu. Begitu dokter, kami buat testimoni saja. Terima kasih Puan Yunik. Itu yang penting bila kita ada bacaan, kita catat kita dalam buku, itu penting. Pasal apa? Pasal daripada awal tadi saya tengok kepada bacaan memang tidak kontrol. Bacaan tersebut memang tak boleh kontrol. Apabila kita introduce something, macam contoh Puan Yunik dia introduce hemohim, kita boleh tengok perubahan yang berlaku secara ketara. Itu yang saya katakan tadi, pentingnya rekod yang kita ada, dan apabila kita nak melakukan something, kita nak change the treatment ke, kita nak buat perubahan apa-apa, kita buat berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada data. Itu yang penting. Macam Puan Yunik ni, saya respect buku ada dekat situ dan tercatat. Pasal kalau katakan saya tengok bacaan yang mula-mula tadi, memang pesakit ni macam mana saya nak rawatnya, macam mana nak rawat, kita tambah ubat saja. Okey, terima kasih Puan Yunik. Okey, itu yang kita nampak daripada budaya kita sebagai consumer, budaya kita sebagai pesakit, di mana kita, kalau kita nak menukarkan cara hidup, gaya hidup daripada gaya hidup sebelum ni kepada gaya hidup sihat, fakta-fakta ni penting. Dan kita untuk mempromosikan sesuatu produk tu, data-data ni lah yang penting untuk kita tunjuk kepada rakan-rakan kita. Bagi saya, penggunaan hemohim ni, saya akan kongsi insyaAllah satu hari. Saya akan buat satu artikel berkaitan dengan penggunaan hemohim related kepada penyakit saraf. Pasal data yang ada kat saya ni bukan daripada siapa, data yang ada daripada anak saya. Perbincangan saya dengan profesor-profesor di UKM, pasal mereka pun saya rasa ini satu anugerah bagi saya lah. Walaupun anak saya, alhamdulillah, anak saya sihat, dan apa yang saya guna, InsyaAllah saya akan keluarkan satu artikel. Bila satu artikel ni, kita akan tengok. InsyaAllah, harap-harap benda ni akan berjaya. Terima kasih Puan Yunik. Doktor sudah 12.01, tapi satu last question. Minta maaf pada yang lain. Pasal hari ni saya ada kelas kejap lagi nak prepare. Bagi saya, preparation sebelum kelas, walaupun ia satu kelas, macam even hari ini pun, pagi tadi saya berlari. Saya berlari 10 round di stadium. Sebelum pukul 10 saya mesti kena balik. Saya balik mandi-mandi, siap-siap, datang sini, saya cek, datang center, saya cek komputer. Komputer ni pun daripada dulu lagi saya cuba cek, saya cuba gunakan, tapi masih tak ni. Soalan last ya. Yang lain, soalan depan kita sambung lagi. Soalan lain saya akan simpan untuk sesi lain. Ini dari Wisiong, dia tanya hemohim ada tak similar effect and benefit to people dengan hypotension? Bukan hypo. Hypotension, even ubat yang ada, ada yang setengahnya tak ada ubat untuk penyakit hypotension. Kalau siapa yang hypotension tu, kita galakkan dia pengambilan air minuman yang banyak dan sebagainya. Ubat untuk meningkatkan tekanan darah tak ada. Ubat untuk turunkan tekanan darah ada. Begitu juga dengan kesan hemohim. Kesan hemohim mungkin tak ada kesan. Pasal hemohim ni kita jangan anggap dia bertindak untuk satu penyakit saja. Kita tengok kepada
properties yang hemohim ada. Contoh immune system kita. Okey, immune system, ketahanan, kekuatan badan, pemulihan sel-sel. Okey. Benda-benda itu penting. Dan mereka yang mempunyai tekanan darah rendah, bagi saya tak ada masalah untuk mengambil konsum hemohim. Even mereka yang ada darah tinggi pun, kesan hemohim tak berkesan sebagaimana kesan ubat tekanan darah tinggi sendiri. Faham ya, Wisiong? Maksudnya mereka yang ada tekanan darah rendah, jangan risau untuk mengambil hemohim. Boleh benefit yang lain seperti immune system kita bagus. Okay? Itulah kalau kita kaji penyakit ni, keradangan penyakit dan keradangan dalam badan kita dengan penyakit-penyakit kronik ni, dia ada kaitan rapat. Jadi mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi, diabetes, okey, amat-amat berkesan dengan produk hemohim. Dan mereka yang tidak mempunyai tekanan darah atau diabetes ni, kemungkinan efek kepada lain seperti sistem imun kita. Okey. Okey, terima kasih Dr. Tajul. Kita akan berakhir di sini hari ini, tetapi jangan lupa sebab besok pagi pukul 11 kita ada sesi kopitiam dengan Mr. Chan. So sama masa link saya akan hantarkan nanti. Dan sesiapa yang minat untuk belajar lagi, ada masterclass dari Atomi Malaysia dan awak boleh dapat link dia dari Facebook Team Sinergi. Okay, terima kasih semua. Selamat makan. Jumpa besok. Terima kasih semua. Bagus yang terima kasih Tajul atas nasihat tadi. Assalamualaikum. Thank you Dr. Tajul. Thank you Caroline. Thank you. Terima kasih Doktor. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you Caroline. Thank you Doktor. Thank you Sama-sama. Caroline. Thank you, Doktor. Okey, terima kasih. Thank you, Doktor. Terima kasih.